ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang dikasihi semua ahli Jemaah Qaryah Surau Al-Amin yang hadir pada malam ni, seterusnya kepada Tuan Imam Bilal, suruh hadirin dan hadirat. Sebut hadirin dan hadirat macam ramai je. Tapi rupanya ramai dengan siapa? Dengan kehadiran para malaikat yang bersama dengan kita. Sebagaimana yang kita maklum, ada hadis yang menceritakan pada waktu maghrib ini akan berlega-lega. Maksudnya ada malaikat yang mengelilingi, turun, dia cari tempat dia bersinggah tu, tempat yang sedang mengajarkan ilmu agama. Mudah-mudahan tempat kita ni Surau Al-Amin terpilih bersama dengan kita para malaikat yang sedang memohon keampunan kepada orang yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada siap Ustaz Syukri siap ambil gambar lagi. Ustaz Syukri memang paparazi dekat surau kita ni. Jadi kita bagi laluan dululah kepada Ustaz Syukri ambil gambar. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan belajar tentang bab jenazah, iaitu doa yang diucapkan oleh penghantar jenazah. Ada orang mati dan ada orang yang hidup. Orang yang mati maka mereka akan bersiap untuk kehidupan seterusnya. Orang yang hidup dia boleh berbakti, dia boleh berkhidmat kepada orang yang hidup boleh berkhidmat kepada orang yang mati dengan cara antaranya menghantar jenazah. Okey. Muka surat 269. Tajuk yang ke-11. Dihantar zikir yang diucapkan oleh penghantar jenazah. Maksudnya kita yang mengiringi jenazah ni apa yang kita nak buat? Okay, kita tengok 269. Disunatkan untuk menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan tentang apa yang ditemui oleh jenazah yang dihantarnya serta hasil terakhir yang akan diperolehi, dan bahawa kubur adalah akhir dunia dan tempat kembali bagi penduduknya. Dia sebut kat sini disunatkan menyibukkan diri dengan berzikir. Kemudian fikir apa yang akan ditemui oleh jenazah nanti bila duduk dalam kubur nanti. Apa yang mereka akan temui, apa yang mereka akan saksikan sendiri. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, bagi orang yang telah mendapat, maksudnya seksaan awal di dalam kubur, dah ada tempias neraka. Bagi orang yang kurang amalan, dia neraka ni ada dua bahagian. Ada neraka yang namanya neraka. Dalam Quran dia sebut an-nar. Dia sebut an-nar dengan jahannam. Neraka yang paling panas namanya neraka jahannam. Dan neraka-neraka yang bawah-bawah, maksudnya dia ada neraka sahaja yang diberikan kepada orang-orang yang culas dalam amalan, orang-orang yang kurang dalam amalan. Contoh, dia melakukan sunnah, dalam masa yang sama dia melakukan maksiat. Maksudnya bila timbang-timbang amalan, sepatut tengok-tengok amalan baik kurang daripada amalan baik kurang daripada amalan jahat, maka masuk an-nar. Kalau jahannam, jahannam lagi masalah. Sebab apa? Sebab neraka ni kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepanasan neraka ni 70 kali ganda daripada panasnya dunia. 70 kali ganda.
Kalau kita duduk atas dunia ni panas dah. Ada kena stroke, haba, ada itu ini, maka di akhirat nanti lebih panas. Di neraka nanti lagi panas. Sehingga kan diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neraka ini adalah api yang tidak bercahaya. Sehingga last kali api neraka ini, iaitu orang yang itu warna api neraka ini menjadi kehitaman selepas dibakar dalam tempoh yang lama. Ulama kata 1000 tahun. Bertukar warna. Kejap jadi merah, kejap jadi putih. 1000 tahun dibakar, jadi warna merah. Dibakar lagi, 1000 tahun menjadi putih. Dibakar lagi sehingga menjadi kehitam-hitaman. Ini dahsyat api neraka. Maka orang yang duduk di dalam kubur dah dapat, kalaulah dia ni pengakhiran yang buruk, maka akan dapat jaminan, kita sebut jaminan awal api neraka. Dalam kubur tu kena azab dah, ada api dah. Tapi kalau orang yang culas amalan, dia nak buat kebaikan, dalam masa yang sama buat juga kejahatan. Yang tu sebut api biasa-biasa je. Siapa yang masuk dalam api neraka Jahannam? Pertama, orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir. Ni orang kafir ni masuk confirm dalam neraka Jahannam. Yang kedua, orang yang seumpama macam orang kafir. Mata yang Allah bagi, dia gunakan pada perkara yang tidak sepatutnya. Sampai semua sekali yang diberikan oleh Allah, dia tidak gunakan dengan sebaik-baik mungkin, maka layak baginya untuk mendapat siksaan sebagaimana orang kafir, iaitu neraka Jahannam. Sebab tu tuan-tuan, bila kita pergi kat kubur ni, kita akan fikir apa yang akan dihadapi oleh jenazah. Serta hasil terakhir yang akan diperolehinya, bahawa kubur adalah akhir dunia dan tempat kembali penduduknya. Al-Imam An-Nawawi melanjutkan lagi, dia kata, jangan sesekali berbicara perkara yang tidak bermanfaat. Jangan cakap. Jangan buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kerana saat itu adalah saat berfikir dan berzikir yang tidak boleh ada kelalaian. Main-main dan menyibukkan diri dengan cakap-cakap kosong. Batu duduk, bila ingin jenazah, jangan kita cakap-cakap sembang. Nak gimana tu? Macam mana semalam? Tengok bola Terengganu lawan Perak baru ni 3-1 kalah. Contoh. Baru ni menang pula lawan Kedah 4-3. Contoh. Kita buang masa kita bercakap perkara dunia. Batu tuan-tuan, sebab tu perempuan ni jadi hukum berbeza bila menghantar jenazah. Perempuan menjadi hukum berbeza menghantar jenazah. Sebab apa? Sebab dia bukan sekadar melalaikan, kadang-kadang boleh jadi, kadang-kadang boleh dan kadang-kadang tidak boleh menghantar jenazah. Kadang-kadang ambil hukum tidak boleh. Ada ulama yang mengharamkan terus perempuan pergi ke kubur. Kerana sebab perempuan. Sebab apa? Dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh ulama. Bila jadi boleh? Antara sebab bila jadi boleh, kalaulah dia pergi tidak ada lelaki. Kalaulah dia pergi tidak ada lelaki. Ataupun yang kedua, kalau dia pergi tidak menimbulkan fitnah, iaitu percampuran di antara perempuan dan lelaki. Ataupun kalau dia pergi, dia tidak menimbulkan nafsu syahwat bagi orang lelaki yang berada di atas kubur. Mari je, wah, semerbak bau harum, kita tak jadi talqin. Kita tak jadi nak tengok. Kita sebenarnya tengah fokus. Tiba-tiba mari anak dara. Kita jadi hilang fokus. Sepatutnya kita berzikir. Kita pergi, kita berdoa. Kita bermuhasabah. Tiba-tiba datang perempuan. Ni. Sebab tu diharamkan bagi orang. Diharamkan juga bagi orang-orang yang dalam keadaan iddah. Iddah. Orang yang kematian suami, orang bahah. Boleh ataupun tidak seorang perempuan yang kehilangan suami nak menghantar jenazah suaminya pergi ke kubur. Orang kata tak perlu pergi. Sebab apa? Sebab yang pertama, dia dalam keadaan
iddah. Orang perempuan bila mati seorang suami tidak boleh keluar daripada rumah, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh bercantik-cantik, tidak boleh apa-apa selama berapa lama dalam tempoh iddah. Berapa lama tempoh iddah? 4 bulan 10 hari. Dia tak boleh keluar. Sebab tu cuma ada pengecualian kepada perempuan yang keluar daripada rumah di saat kematian suami. Contohnya apa dia? Contoh kalau sakit. Kalau tak keluar rumah mati ya. Maksudnya kena pergi hospital, ada sakit-sakit berat. Jadi dia benarkan keluar. Contohnya juga kalaulah dia merupakan sumber pendapatan yang cari nafkah untuk keluarga, maka dibenarkan untuk keluar daripada rumah pergi bekerja. Cuma diletakkan garis panduan, kalau dia pergi pukul 8, waktu kerja pukul 8, balik pukul 5, maka memang dia kena balik pukul 5. Dia tidak boleh melencong ke mana-mana tempat. Contoh balik pukul 5, nak pergi singgah dekat taman permainan sekejap bawa anak, maka waktu tu dikira sebagai haram. Tidak boleh. Sebab tu kena jaga-jaga tuan-tuan. Siapa yang perempuan kalau nak pergi ke kubur, maka ada ulama yang kata haram, maka ada ulama yang mengharuskan. Seelok-eloknya kalau kita nak ambil pendapat yang selamat, kita tak perlu pergi daripada perempuan. Sebab kebanyakannya kalau pergi ni boleh menimbulkan fitnah. Jadi nak sembang itu ini, percampuran perempuan lelaki, bergurau senda atas kubur, apa tak jadi. Jadi senang-senangnya tak perlu pergi. Kalau nak pergi pun sebulan lepas tu baru pergi. Pergilah. Nak pergi buat, nak baca, nak doa ke, nak baca Quran ke, nak zikir ke apa-apa, bolehlah. Sebab tu kita tengok masyarakat kita amat susah nak jaga bahagian ni. Contoh baru ni, bila mati kematian seorang suami, molek-molek ada je. Isteri keluar daripada rumah, isteri pergi mana? Isteri pergi ke kedai, isteri pergi pasar malam. Ini kena jaga sah. Kalau ditakdirkan kita ni mati awal, contoh orang yang duduk dengar kuliah ni mati awal, pesan-pesan lah cepat-cepat. Kata kalau abang mati, jangan keluar lagi daripada rumah 4 bulan ke hari. Tunggu 4 bulan barulah cari orang lain. Barulah nak pergi mana-mana. Sebab tu adalah hukum yang tidak boleh bermain-main. Okey. Juga kerana berbicara yang tidak bermanfaat dilarang pada setiap keadaan. Ni kata, bukan sekadar di atas kubur, tapi kalau dalam setiap keadaan pun kita tidak digalakkan, tidak diajar untuk bercakap perkara sia-sia. Bukan sekadar di surau, duduk kat luar, bukan sekadar mati, dalam surau pun tak boleh, luar surau pun tak boleh, di mana-mana pun tidak boleh. Apatah lagi kalau atas kubur, apatah lagi bila hantar orang mati. Dia kata, perlu diketahui perkara bahawa yang paling benar dan dilakukan oleh ulama salaf radhiyallahu anhum ajma'in ketika menghantar jenazah adalah diam je, hantar jenazah. Diam, menghantar jenazah, tidak ada kata-kata yang keluar daripada mulut sedikit pun, walaupun itu adalah bacaan Al-Quran. Contoh sekali, kita ni yang keluar daripada mulut asap rokok. Kita keluar. Bukan diam, tapi dalam keadaan berhembusan. Orang kata jin kita ni. Okey, bacaan Al-Quran, zikir dan sebagainya. Hikmah yang terkandung di balik itu sangat jelas. Iaitu fikiran menjadi lebih tenang. Orang yang diam, dia fikiran dia jadi tenang. Diam, tenang. Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sesiapa yang beriman dengan Allah atau hari kiamat, falyakul khaira. Katalah baik. Kata baik. Kalau tak boleh, tak kata baik. Tak boleh dengar orang baca talqin apa-apa, semua sekali tak boleh. Auliyasmut, senyap. Senyap je lah. Orang marah, senyap. Sebab tu orang kata marah,
lawannya sabar. Sebab tu cara kita, sebab tu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, Nabi kata, hendakkah aku ceritakan kepada kamu orang-orang yang diharamkan bagi mereka neraka? Hendakkah aku cerita kepada kamu orang-orang yang diharamkan kepada mereka neraka? Sahabat kata, bala ya Rasulullah, memang nak tahu dah sangat-sangat wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, orang ni ialah hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Apa maksud hayyin? Hayyin maksudnya orang yang tawaduk. Ulama kata hayyin, dia ada berapa sifat. Antaranya hayyin ini ialah orang yang tidak suka melaknat orang. Apa maksud laknat? Mencarut. Macam kita bercakap sekarang. Kan biasanya dia ada bahasa-bahasa keji setiap tempat. Contohnya, menatang ni. Kan dia. Atau kau ni, anjing ni, gampang. Dia ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai. Hayyin orang yang tidak ada perangai macam ni, iaitu tidak melaknat orang lain. Begitu juga kita sambung sikit layin. Layin itu apa dia? Layin ialah orang yang lemah lembut. Layin. Dan yang ketiga apa dia? Qaribin. Qaribin maksudnya ialah orang yang ramah. Orang yang senang dalam perbualan dia, menyenangkan orang. Bila dia sembang, orang suka nak dengar. Bila dia bercakap, orang rasa senang dan tenang dengan apa yang dia bagi tahu. Jaranglah sifat qaribin ni payah. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sifat ni, antara yang Nabi buat, Nabi banyak dengar kata daripada orang. Nabi dengar, Nabi pendengar yang setia, Nabi qaribin. Antara yang Nabi buat, setiap kali selesai daripada solat Isya, Nabi akan dengar cerita yang diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dengar cerita. Sebab tu kita bagi orang lelaki, kita antara cara kita menghargai isteri, dengar apa cerita yang nak diceritakan oleh isteri. Walaupun kadang-kadang isteri kita ni jadi radio. Kadang-kadang TV1, TV2, TV3, Astro apa, semua keluar. Kadang-kadang isteri cerita, Allah, aku ni dah lah banyak kerja kat rumah. Kat tempat kerja tadi, balik dengar cerita dia. Tuan-tuan, puan-puan, sebab apa? Sebab apa lelaki ni dijadikan kurang cakap, perempuan banyak cakap? Kalaulah lelaki ni diletakkan di rumah, pastinya tidak akan berlaku pendidikan yang baik di kalangan anak-anak kita. Yang bagus berlaku di rumah sebab letaknya isteri-isteri kita. Isteri ni dengan sebab suara, kata-kata yang keluar daripada mulutnya, maka itulah pendidikan yang pertama yang berlangsung di dalam rumah, iaitu melalui kata-kata isteri, kata-kata seorang ibu. Maka sebab tu cara kita menghargai dia kena ada layin, bukan layin, qaribin. Itu kita kena menghargai kata-kata daripada, sama ada daripada kawan-kawan ataupun ahli keluarga kita. Kadang-kadang jadi salahnya kita dengan kawan-kawan bagus dengan kawan-kawan. Kalau sembang dengan kawan-kawan 2-3 jam, lepas tu kita dengar setia. Tapi dengan isteri kita, belum sempat dia habis, kita potong dah. Potong lalu. Cukup. Menyampah ke dengar. Contoh. Dari itu perkara yang tidak baik. Qarib di sini ialah orang yang baik percakapan, yang ramah, yang bagus dengan ibu, dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dengan semua sekali. Maka sebab tu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, antara orang yang baik iaitu orang yang jaga percakapan. Kalau tak boleh bercakap baik, senyap. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sebab tu bila isteri marah lawannya sabar. Bila dia sedang marah,
kita senyap. Yang kenapa marah sangat hari ni yang? Tak makan lagi yang kita. Jangan pula kita. Yang nak kena penampar ke malam ni. Dia kalau marah, lawan marah, dia akan jadi rosak binasa. Kalau kita pula marah, isteri pula jadi sabar. Mudah-mudah saja. Pertama, kita akan belajar macam mana untuk kita menahan kemarahan dan meningkatkan kesabaran kita. Alhamdulillah. Kalau orang marah, kita belajar sabar. Yang pertama, kita berlatih untuk menahan marah dan meningkatkan kesabaran kita. Marah, kita boleh je marah. Tapi kita sabar. Maka yang kita dapat pertama, tahan marah. La taghdab, kata Nabi. La taghdab, jangan kamu marah. Sebab marah ni adalah salah satu daripada hembusan syaitan. Marah ni, dia akan membuang warasnya seorang manusia. Yang serunya dapat pahala sabar. Sebab tu saya sebut tadi, kalau tidak mampu untuk berkata baik, senyap je lah. Dekat atas kubur ke, dekat mana-mananya senyap. Jangan kita pula duk sembang, letak kursi kat situ, letak kat luar, letak kat ni, nak duk bersembang. La ilaha illallah. Tidak sewajarnya. Tirulah akhlak para salafus soleh. Mereka ini tenang, supaya diam, untuk menjadikan fikiran menjadi lebih tenang, dan fokus berkaitan dengan jenazah. Inilah yang dituntut dalam keadaan tersebut, dan inilah yang benar. Oleh kerana itu, jangan tertipu oleh ramai orang yang menyalahinya. Jangan tertipu dengan perbuatan orang walaupun ramai yang melakukannya. Jangan tertipu. Walaupun ramai melakukannya, belum tentu itu betul. Sebab tu kita amalan kita, perbuatan kita bukan ditentukan dengan ramainya yang buat. Tapi kita ditentukan betul dan benar perbuatan tersebut, iaitu apa yang disebutkan oleh Nabi dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut ramai orang suka buat perkara-perkara yang mengikuti hawa nafsu. Tapi agama kita tidak dipandu melalui itu. Abu Ali Al-Fudai bin Iyad mengatakan, ikutlah jalan hidayah, kerana kurangnya yang melakukan tidak akan membawa mudarat bagimu. Tidak akan bagi mudarat. Batu tuan-tuan, puan-puan, jangan rasa sedih walaupun kita sedikit. Sebab tu dalam kisah Nabi Isa alaihi salam, Allah sebut dalam surah apa? Surah Ali Imran. Surah Ali Imran, pengikut yang bersama dengan Nabi Isa hanya 12 orang. Riwayat yang lain kata 19 orang. Dalam tafsir Imam Fakhrul Razi, kitab dia kata ada 19 orang. Ada kata 12 orang. Dalam surah Ali Imran, Allah cerita bagaimana pengikut Nabi Isa yang namanya Hawariyun. Yang ada orang kata dalam sejarah Nabi Isa ni, di saat dia nak disalibkan, ada beberapa riwayat yang kata Allah tukarkan muka. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa ini tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi Allah menukarkan muka. Muka siapa? Yang pertama, riwayat yang kata muka pengikut Nabi Isa, Hawariyun. Siapa? Nama Yuhas, yang disalib dalam peristiwa Bani Israel nak bunuh Nabi dia sendiri. Yang kedua ditukar siapa? Riwayat yang kedua kata tukar, iaitu orang yang datang nak bunuh Nabi Isa. Musuh-musuh yang datang nak bunuh Nabi Isa, maka ditukar musuh tu jadi muka Nabi Isa. Dan yang disalib pada waktu itu ialah bukan Nabi Isa ataupun pengikut Nabi Isa, iaitu yang disalib tersebut ialah orang-orang yang datang nak bunuh Nabi Isa alaihi salam. Saya nak cerita apa? 12 orang aja. 12 orang sikit je. Bukan ramai apa. 12 orang daripada sejumlah Bani Israel yang ramai, 12 orang je ikut. 12 orang ramai mana? Sehingga kan pengikut Nabi Isa doa Rabbana, siapa yang nak meningkatkan iman ketika dia sedikit, baca doa ni. Baca doa ni. Walaupun kita sedikit, bukan kita kebenaran bukan ditentukan jumlah. Dia sebut ni.
Ayat yang kata Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ini doa. Rabbana, kata Nabi Isa dan bersama dengan pengikutnya, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, bima anzalta, dengan apa yang kau turunkan, wattaba'na rasul, dan kami ikut apa, kami ikut rasul. Pengikut Hawariyin ini mengikut rasulnya sendiri, 12 orang. Faktubna ma'asyahidin, maka tulislah bagi kami orang-orang yang bersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baca ayat ni. Sebab walaupun kita sedikit, kita tak akan sesekali lemah. Walaupun kita ni tak ramai, jangan sesekali kita gentar. Jangan sesekali kita takut. Sebab apa? Sebab innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Tengok. Ada kata, Fudail bin Iyad kata, ikutlah jalan hidayah, kerana kurangnya orang yang melakukan tidak membawa mudarat kepadamu. Jangan sesekali mengikut jalan-jalan kesesatan. Jangan sesekali ikut jalan kesesatan. Dan jangan pernah tertipu oleh ramainya orang-orang yang celaka. Jangan pernah tertipu dengan ramainya orang-orang yang celaka. Telah kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi apa yang mendukung pendapat saya di atas. Sedangkan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dari membaca Al-Quran bagi jenazah di Damaskus atau zikir lain dengan berlebihan dan keluar daripada konteksnya, maka hukumnya haram menurut kesepakatan semua ulama. Ayat tu dia jelaskan sajalah tentang ada orang yang tidak membaca Quran, ataupun ada orang yang berlebihan dalam zikir, ataupun keluar terus daripada kedua-duanya. Semua itu tidak dibenarkan, semua itu diharamkan oleh ulama. Telah saya jelaskan dalam kitab Adabul Qurra. Kalau tuan-tuan nak cari lebih terperinci macam mana akhlak orang-orang yang fasik ini, orang-orang yang melakukan keburukan ni, orang-orang yang melakukan dosa ni, ataupun perkara-perkara yang melampaui batas, beli kitab Adabul Qurra. Maksudnya Imam Nawawi dia tulis kitab Adabul Qurra, menceritakan keburukan, keharaman dan kefasikan orang yang mampu melarangnya namun tidak dia lakukan. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat memohon pertolongan. Tengok yang ke-12, apa dia doa ataupun zikir ketika melihat iringan penghantar jenazah. Kalau kita ni tak mampu bawa jenazah, maka kita akan tengok ada orang yang bawa jenazah. Sama ada daripada awal ni, ada orang angkat jenazah, letak ke dalam van jenazah. Maka kita boleh zikir. Ataupun ada orang daripada van, dia akan bawa ke tanah perkuburan. Maka boleh orang yang ikut dengan motor, dia baca doa. Dia baca doa. Apa doa dia? Tengok, disunatkan. Sunat dapat pahala. Disunatkan untuk mengucapkan Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Daripada awal sehinggalah sampai ke kubur. Subhanal ladzi hayyil la yamut. Maha suci zat yang maha hidup, yang tak pernah mati. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Al-Qati Imam Abu Mahasin Ar-Rawayani dari sejawat kami dalam kitabnya Al-Bahr mengatakan disunatkan untuk berdoa dan mengucapkan. Boleh juga tambah lagi. Tadi Subhanal hayyil ladzi la yamut, kemudian kita baca La ilaha illallah huwal hayyul ladzi la yamut. Bahawa kita pun berzikir kumat kami dengan mulut. Kena tengoklah kiri kanan dalam masa yang sama. Subhanal hayyil ladzi la yamut. La ilaha illa huwal hayyul ladzi la yamut. Baca-baca sampai ke tempat perkuburan. Sampai ke kubur.
Macam tu. Disunatkan untuk mendoakan kebaikan bagi jenazah dan memujinya apabila termasuk orang yang layak dipuji selama tidak berlebih-lebihan. Doa kebaikan. Allahumma ighfir lahu. Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah. Ya Allah, kasihilah dia. Ya Allah. Ya Allah. Itu. Kalau tak mampu doa dalam bahasa Arab, doa saja dalam bahasa-bahasa yang kita fahami. Bahasa apa? Bahasa Tamil ke, bahasa Cina ke, bahasa Melayu ke, ataupun multi language, terpulanglah nak baca doa macam mana. Tengok yang ke-13. Yang ke-13, doa ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Kita doa-doakan mudah-mudahan jenazah kita dapat masuk dengan baik ke dalam kubur. Ada kubur tiba-tiba jadi sempit. Ada kubur tiba-tiba ada bergenang air di dalamnya. Tuan-tuan, macam-macam kisah yang menyayakkan hati. Sebagai apa? Sebagai peringatan, sebagai pesanan kepada kita semua. Mudah-mudahan daripada awal sehingga akhir pengebumian kita ni semua berjalan dengan baik. Tengok zikir ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Seelok-eloknya yang memandikan mayat iaitu orang yang mempunyai pertalian darah dengan ni, orang yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan si mati. Kalau ikut dalam mazhab kita ni, walaupun dalam mazhab yang lain dia kata orang yang mempunyai jawatan pemerintah yang lebih aula, yang lebih layak memandikan jenazah. Adapun kita dalam mazhab kita kata yang memandikan dia ni orang yang pertama sekali iaitu orang lelaki. Kalau perempuan. Dan yang kedua, orang yang mempunyai pertalian darah dengan dia. Maksudnya anak-anak dia. Begitu juga bila nak menyambut jenazah ataupun memasukkan jenazah ke dalam kubur. Hendaklah ada orang yang dekat, yang rapat dengan si mati. Iaitu anak-anak dia ke, suami dia ke, suamilah, ataupun pak saudara dia, ataupun sepupu sepapak dia yang rapat dengan dia. 469, tengok hadis 469 kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Al-Baihaqi. Ada 3 sunan. Ramai. Abu Daud, At-Tirmizi, Al-Baihaqi. Bukhari tak ada. Sebab tu Imam Bukhari ni power tak power dia sebab guru dia 2000 orang. Guru Imam Bukhari 2000 orang. Guru kita semua ni, kalau kita bilang-bilang, ada berapa orang aja. Guru Imam Bukhari, sebab tu Imam Bukhari tidak ada langsung rasa sombong ataupun riak dalam belajar ataupun dalam menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Sebab apa? Gurunya terlalu ramai. 2000 orang. Kita berapa orang? Saya bilang-bilang tak ramai. Kemungkinan tak sampai 100. Ataupun tak sampai 50. Imam Bukhari 2000 orang. Begitu juga dengan imam-imam yang lain. Imam yang kita kata tengok kasih Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Al-Baihaqi dan selainnya dari Ibnu Umar. Maksudnya hadis ini ada dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Baihaqi dan selainnya. Kemungkinan ada juga dalam kitab-kitab yang lain, cuma tidak dinyatakan di dalam kitab ni. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila meletakkan jenazah di dalam kubur, baginda mengucapkan bismillah. Maksudnya ambil orang yang duduk, orang yang tampung jenazah tu nak masukkan ke dalam kubur, bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambut tubuh, maka sebut bismillah dengan nama Allah, wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan maksudnya apa? Dengan menyebut nama Allah dan atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Hadis hasan boleh digunakan sebagai hujjah. Cuma jaga-jaga hadis. Kita ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis maudhu'. Hadis ni 3 ni
boleh digunakan sebagai bukan hujah tapi sebagai sama ada nak beramal dan berhujah. Beramal hadis dhaif tapi tidak boleh digunakan sebagai berhujah. Cuma ada satu hadis yang tertolak. Sama ada dibuat oleh orang Islam sendiri ataupun dibuat oleh musuh-musuh Islam. Yang orang Islam buat ni kerana apa? Kerana terlalu gairah menyebarkan kebaikan. Sampai direka-reka sendiri. Contohnya, makan ikan air umurnya hidup 1000 tahun. Tu. Dia buat-buat sendiri. Ataupun kalau solat pada malam ini sekian, maka dapat pahala 1000 tahun. Contoh. Niat baik tapi jalan cara tu salah. Dia bagi hadis maudhu'. Begitu juga dengan yang kita tengok hadis-hadis maudhu' yang banyak ada dalam bulan-bulan yang kita duduk sekarang ni. Bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Bulan Rejab hadis maudhu' yang masyhur, yang banyak tersebar, iaitu apa dia? Yang kata Rejab bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi dan Ramadan ialah bulan ummat aku. Ini hadis maudhu'. Yang tidak ada sandaran. Begitu juga yang kita sebut hadis permulaan bulan Rejab yang orang sebar dalam grup WhatsApp tu. Sesiapa yang menyebarkan hadis, sesiapa yang menyebarkan masuknya bulan Rejab kepada kenalannya, ahli keluarganya, maka dapat pahala 80 tahun beribadah. Ni hadis maudhu'. Lepas tu kena sebelum kita nak sebar tu, sebelum apa-apa, tanyalah orang yang tahu berkenaan dengan hadis-hadis ni. Tanya. Kalau susah-susah, cek je. Sekarang ni macam-macam application ada. Lepas tu saya tanya tadi dalam satu grup, kalau tak silap saya grup masjid, Masjid Sungai Udang, ada yang hantar. Sekarang ni kan pasal kerajaan, orang kata melalui pintu depan, pintu belakang. Dia kata dia ambil kata-kata daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu saya tanya, adakah betul daripada Sayyidina Umar? Bimbang-bimbang, guna Sayyidina Umar. Rupa-rupanya lafaz tu kita buat sendiri. Berdosa lah. Yang lafaz, yang bezanya hadis kursi. Hadis kursi ni ialah maksud daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Maksud daripada Allah, tapi lafaz daripada Nabi. Qala Allah Ta'ala, maksud daripada Allah yang menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu kena jagalah. Hadis ni bila sebut hadis hasan, hadis sahih, maka boleh digunakan sebagai hujah. Bila orang tanya, sebab apa masuk dalam kubur ni, sambut jenazah, baca doa ni? Ni, ada sandaran kita. Nabi pernah bila duduk dalam kubur, meletakkan jenazah dalam kubur, Nabi baca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abi ya? Maksudnya apa? Dengan menyebut nama Allah dan atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Imam Syafi'i mengikuti rakannya rahimahullahu taala, mengatakan disunatkan mendoakan jenazah bersama dengan doa ni. Boleh juga nak baca pada masa yang lain untuk doa kepada si mati yang terakhir. Saya kena berhenti awal. Memang ni tak awal dah. Kalau berhenti pukul 9 tu baru kata lewat. Pukul 8.45 ni tak awal dah. Biasanya sekarang ni kan isyak agak lewat. Jadi kita berhenti 5 minit selepas isyak je. Ataupun 10 minit. Sebabnya isteri saya masih belum balik daripada tempat kerjanya. Bukan isteri saya lari daripada rumah. Nanti saya bagi tahu macam tu, nanti habis viral satu Malaysia. Buat tolong cari isteri Ustaz Soleh lari daripada rumah. Tidak, sebab ada urusan kerja. Jadi saya terpaksa berhenti awal untuk macam biasalah. Golongan baru kahwin ni menguruskan anak-anak. Jadi kalau saya bawa kat sini, saya bimbang. Bukan jadi kuliah. 3 orang. Jadi macam playground pula nanti. Kesian semua kena kacau. Jadi, kita baca yang terakhir. Ni doa yang terakhir. Di antara doa yang terbaik, tengok, adalah nas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Ni imam. Orang yang hebat dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani. Imam Muzani. Mukhtasar.
Imam Muzani buat mukhtasar dia. Mukhtasar ni maksud apa? Ringkasan. Imam Muzani buat ringkasan. Sebab tu kita usahalah. Ada ulama'-ulama' sekarang ni berusaha untuk mengarang kitab. Tok-tok guru kita tak mana-manalah. Tok guru yang masih hidup sama ada yang telah mati, pasti mereka akan buat buku sendiri. Tapi biar layak dengan ilmu. Jangan tak ada ilmu nak buat buku. Bimbang sesak dan menyesatkan. Bimbang sesak dan menyesatkan. Tengok kata Imam Syafi'i. Orang-orang yang memasukkan jenazah ke dalam kuburnya, hendaklah mengucapkan. Ni doa yang agak panjang lah. Allahumma aslamahu ilaika ashiha'u min ahlihi wa waladihi wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqa man kana yuhibbuhu qurbah wa kharaja min sa'ati dunya wal hayah ila zulmatil qabri wa dhiqihi wa nazala bika wa anta khairu manzulin bih in aqabtahu fa bidhanbin wa in afawta anhu fa anta ahlul afwi anta ghaniyun an adzabihi wa huwa faqirun ila rahmatik. Allahumma shkur hasanatahu waghfir sayyi'atahu wa a'idhu min adzabil qabri wajma' lahu bi rahmatikal amna min adzabik waqfihi kulli hawlin dunal jannah. Allahumma akhlifhu fi tarikatihi fil ghabirin warfa'hu fi 'aliyyin wa'ud alaihi bifadli rahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya apa tuan-tuan, puan-puan yang terakhir? Doa ini maksudnya, ya Allah, dia diserahkan oleh orang-orang kedekut dari keluarganya. Dari keluarganya, anaknya, karib kerabatnya dan saudara-saudaranya. Dia berpisah dengan orang yang suka berada berdekatannya. Dia keluar dari luasnya dunia dan kehidupan menuju gelap dan sempitnya kubur. Dia datang kepadamu sebagai tetamu, sedang engkau adalah sebaik-baik tuan rumah. Jika engkau menghukumnya, maka engkau menghukumnya kerana dosa. Dan apabila engkau mengampuni, maka engkau memang maha pengampun. Engkau tidak perlu untuk menyeksanya, sementara dia perlu kepada rahmatmu. Ya Allah, balaslah kebaikannya, ampunilah kesalahannya, lindungilah dia dari seksa kubur dengan rahmatmu. Himpunkanlah baginya seluruh rasa aman dari seksamu dan singkirkanlah dia dari segala kengerian sebelum syurga. Ya Allah, gantikanlah dia pada keluarga yang tertinggal. Tinggikan darjatnya di Aliyyin dan berikanlah kelebihan rahmatmu kepadanya. Wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Tuan-tuan, puan-puan, maka kita mengharapkan doa orang-orang yang soleh. Saya nak sebut dua doa yang tuan-tuan bacalah, yang akan diminta pengampunan daripada seluruh makhluk. Kata Imam Fakhrul Razi tadi, doa yang saya sebut tadi, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Kata Imam Fakhrul Razi, sesiapa yang membaca doa ini sebelum dia bercakap-cakap dengan sesiapa. Maksudnya sebelum dia selesai urusan solat, ada orang terus naik, sebelum dia naik, sebelum apa-apa dia baca doa ini, maka dia akan didoakan oleh seluruh kehidupan, sama ada yang berada di atas daratan maupun yang berada di lautan. Doa. Yang yang pertama, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Yang kedua, doa yang kita baca selepas kita bangkit daripada rukuk semasa i'tidal. Sesiapa yang baca doa, apa dia? Rabbana walakal hamd, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Selepas Rabbana walakal hamd, apa doa dia? Kelebihan doa ni, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca doa ini selepas Rabbana walakal hamd, ada 30 orang malaikat yang akan berlumba-lumba untuk mencatatkan kebaikan, pahala, kelebihan doa ini. Apa bunyi doa dia? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Macam kita sebut, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sebelum kita sujud, kita sebut hamdan kasiran tayyiban
mubarakan fi, 30 malaikat berlumba-lumba untuk catat siapa yang baca, sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis, Nabi semayang tiba-tiba Nabi dengar belakang dia sebut macam tu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi berpaling selesai daripada salat, Nabi tanya, siapa yang baca doa tadi? Maka ada seorang lelaki angkat kata, saya wahai Rasulullah. Nabi kata, semasa kamu sebut tadi, bila kamu baca tadi, aku tengok 30 malaikat, 30 lebih malaikat berlumba-lumba untuk mencatatkan mencatatkan pahala doa yang kamu baca tadi. Jadi bacalah, mudah-mudahan dengan sebab kekurangan kita, dengan sebab kelemahan kita, dengan sebab segala-galanya, kalau kita mengharapkan amalan, kalau kita mengharapkan pahala agak payah, amalan kita, kebaikan kita payah. Jadi di antara yang perlu kita harapkan, doa-doa daripada orang yang soleh, doa-doa daripada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa sekadar itu daripada saya. Jadi tuan-tuan, kita dah masuk bulan Rejab, bulan Syaban, nanti bulan Syaban, nanti bulan Ramadan. Antara yang diajar oleh Nabi bila masuk dalam bulan Rejab, apa yang perlu kita buat? Itu kita perbanyakkan doa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berahmati kami, berkati kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana orang beriman, kerana iman kembar rapatnya puasa. Kerana iman adik-beradiknya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Jadi bila beriman kena berpuasa. Bila berpuasa dia beriman. Jadi mudah-mudahan kita perbanyakkan puasa kita dalam bulan Rejab dan juga perbanyakkan puasa di dalam bulan Syaban. Mudah-mudahan kita akan dapat menjalani ibadah Ramadan dengan baik. Dan sebagaimana biasa, yang terakhir insya-Allah tuan-tuan, ada sedikit pengumuman yang iklan daripada surau. Pertama, insya-Allah program Isra Mi'raj kita berapa bulan? 22 hari bulan 3 nanti kita buat program Isra Mi'raj yang berlaku dalam bulan Rejab, memperingati bagaimana perjalanan agung Nabi kita daripada Mekah menuju ke Palestin, naik ke Sidratul Muntaha. Jadi kita buat pada 22 hari bulan ni, minggu sekali lagi. Jadi saya jemput dan saya harap kepada semua tolong war-warkan kepada jiran-jiran, kawan-kawan, hatta diri kita sendiri datang untuk meramaikan program tersebut insya-Allah. Yang akan diberi ceramahnya, yang akan bagi pengisian ialah Da'i Izhar. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, selepas daripada itu, tak lama selepas daripada itu kita akan menyambut Ramadan. Bagaimana yang saya maklum, kita akan buat persiapan Ramadan, kita akan buat aktiviti dalam bulan Ramadan. Bila melibatkan aktiviti dalam bulan Ramadan, banyak kos yang terpaksa kita tanggung. Kita ambil, antaranya kos penyediaan juadah berbuka puasa, kos itu ini, kos banyaklah. Dan saya bercakap dengan pengarah program, kosnya lebih kurang 24,000. 24,000. Macam masjid, tapi masjid lagi power. Masjid puluh-puluh ribu ni biasa je. Jadi tak ada masalah, sebab ini bulan kita bersedekah, bulan kita menghabiskan duit pada bulan Ramadan. Jadi saya membuka peluang kepada mana-mana individu hamba-hamba Allah ataupun kenalan tuan-tuan puan-puan yang ada, boleh bersama-sama untuk menyumbang sedikit kepada program kita yang kita sediakan dalam bulan Ramadan. Bermula daripada hari pertama sehinggalah tamatnya bulan Ramadan. Bulan terpulang berapa tuan-tuan nak bagi? Jadi ada kat sini ni jutawan-jutawan senyap kot. Antaranya Haji Mahat, kemungkinan nak bagi 15,000, mana tahu kita tahu.
Maksudnya saya bagi tahu dia. Jadi kemungkinan ada harapan untuk kita dapat kalau macam tu. Begitu juga yang lain lah. Terpulang nak bagi berapa? InsyaAllah kita akan gunakan sebaik-baik mungkin ruang dan peluang yang Allah bagi kepada kita ni, insyaAllah. Sekadar itu daripada saya. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang daripada dulu hingga sekarang tidak jemu-jemu untuk melazimi diri datang ke majlis-majlis semua, mengimarahkan surau, mengimarahkan masjid-masjid, mengimarahkan rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat janji daripada Allah, iaitu syurga, insya-Allah. Sekadar itu saja, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi